So dah tak ada orang situ Melayu lah. Semua dah jadi situ Korea lah. Kan? Ada yang bono kelakar bawa balik tapi TV ni. Besok kalau aku ceramah ke luar, kau dengar cakap kan, ada orang tu saya tanya apa cerita Korea yang paling top sekarang. Dia kata mak kilau tu. Kau orang tahu tak cerita? Jadi kau tahulah kat mana aku dapat cerita ni kan. Aku siap lah kau kak. Menyasar kau tak payah nyasar kak. Jadi modal. Ada yang modal baru dapat KPTP ni. Patutlah saya tengok itu dia ada audio dia boleh tekan. Macam aku dia rumah kilau tu kan. Apa ya? Menangkup pula. Aduh. Berair pun tu sangat. Usahlah pandai kau menghibur kau petang ni. Cik baik tak ada yang semayang. Yang semayang ni hilang bacaan. Allahu Akbar. Jadi hilang dah muka surat saya nak cerita. Kau betul lah kau kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Itu juga pada semua yang hadir secara maya pada hari ini, tak kira melalui laman Facebook, begitu juga laman TikTok. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow dan juga jangan lupa like dan komen. Jadi pada hari ini kita sambung, kita meneruskan kuliah kita yang mana pagi tadi dah satu slot dah ada, iaitu pekerja disayangi, majikan dihormati. Sebenarnya dalam kita bekerja ni matlamat ni, pagi tadi saya cerita tentang setting jugalah nak cerita petang ni. Setting tu mustahak, iaitu apakah setting yang kita nak letakkan dalam kita ni bekerja. Sebab setting ni akan menentukan ke mana kita pergi. Setting ni akan menentukan kenapa kita bertahan. Contohlah kalau orang tu kan, kenapa kau boleh sabar lagi dengan lelaki kau macam tu? Dah ada sepak kau hari, kau boleh sabar lagi dengan dia. Kenapa? Setting dalam kepala dia tak ada tempat lain yang nak pergi. Setting dia terlalu sayang dengan suami dia dan dia yakin suami dia boleh berubah. Contoh, tak boleh apa lah. Sebab dah setting dia macam tu. Ataupun memang dia ni memang daripada kecil dah biasa masuk sukan boxing. Jadi kalau setakat korang tumbuk tu tak ada apa jangan. Contoh lah kan, manalah tahu ada orang macam tu. Jadi mana kata kita kena faham setting ni akan membawa kita ke mana-mana. Dalam mencari rezeki, pentingnya kita mencari yang halal, dan bagi memahami betapa dalam bekerja mencari rezeki juga merupakan satu ibadah sebenar-benarnya, maka janganlah kita lupa untuk niatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ibadah itu sendiri berasal pada bahasa Arab yang bererti ketaatan, penghambaan, penyembahan, pengagungan. Maka menurut Ibn Taymiyah, ibadah adalah nama yang menggabungkan setiap perkara disukai dan diridai Allah dari jenis perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Jadi apa juga ingin kita buat ni, kalau boleh kita nak sasarkan untuk pahala, bukan saja-saja kan, bukan saja-saja macam datang potang ni kan, selain daripada dapat peluang untuk lelapan mata kejap kan. Kan? Tapi yang paling mustahak mudah-mudahan adalah keberkatan dalam majlis ilmu tu orang cakap kan. Dalam majlis ilmu, sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Maka ibadah dalam Islam tidak terhad kepada amalan ritual sahaja, ritual haji, umrah, sembahyang, haji dan sebagainya, ibadah khusus. Tapi juga ibadah ini merangkumi kerja-kerja kemasyarakatan, sosial, mencari rezeki hinggalah kepada mengurus dan juga mentadbir negara. Jadi kalau kita ibadah ni
Dia ibadah khusus ni dah ada khusus dia kat mana. Contoh, kalau kita semayang, subuh 2, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, terpek dah, aku hari ni takwa aku lebih lah, subuh aku kena buat 8 ni. Tak ada ambil kerja tu lah, contoh lah kan. Jadi tak pek kita ngubah dah. Aku ni sebabkan aku ni majikan, so aku punya gaji pun level lain dengan pekerja, so aku punya zuhur tu kena buat 15 pula rakaat dia. Apa hal? Tak, semua sama. Nah, nombor talian kita berkomunikasi dengan Allah 24434 kan, tu sama, semua tak berubah kan. Haji tak dapat dah apa kita nak tukar-tukar sekali kita lah kan. Dan haji dan buat kek syahlam ya kata. Sebab dah kek tak dapat macam tu dah. Tempat mikot dah ditentukan, itu sempadan tanah haram kan. Kat situ tempat bermikot. Kau nak mikot mana syahlam tu? Tahun ni buat haji kat JB je tu. Tak dapat jangan buat ya. Mana kena tetap kita pergi ke Mekah dan Madinah. So jadi makna kata tak boleh nak ubah khusus. Macam tu juga haji kan. Haji tak dapat dia ubah syarat dah. Dan dapat duduk ke haji lah tu. Duduk je time musim haji tu. Duduk kan dapat panggilan haji. Tak dapat lah. Kan kita kena faham. Gol lah memang semua orang boleh panggil bagi gelaran. Tapi untuk apa kan? Gelaran ni hanya pada nama. Tu juga tu. Jadi siapa yang belum daftar haji, pergilah daftar tu okay. Rugi tak daftar. Bila daftar tu lepas tanggungjawab kita. Kita dah usaha dengan daftar. Hari ni siapa yang baru daftar, insyaAllah boleh pergi haji pada tahun 2137. Macam tu. 3 kali mampu hidup. Dia dah mampu dah. Hidup. Belum mati balik. Mati 3 kali mati tak boleh pergi. Kan? Tapi itu perancangan manusia. Kan? Perancangan manusia. Sebab kadang-kadang ada yang buat rayuan, tiba-tiba ada yang meninggal, mungkin ada yang apa. So laluan tu mudah dapat belakang kita. So kita kena terima. Kan? Kalau yang pergi package mahal. Yang pergi package tu paling murah 69,000. Paling murah tu yang tempat hotel jauh tu. Yang paling dekat yang paling dekat 199. 199 mana 200,000. Baik boleh rumah laki bini kan. Macam tu lah ayat dia. 200,000 untuk seorang. Itu keadaannya. Batu nak melontar jamrah tu siap packing letak tepi bantal. Siapa malah tu. Macam tu lah keadaan dia. Selamat datang diucapkan ke pusat ke Pelabuhan Tanjung Pelepas. Kan? Kita dah nak habis ni. Kita dah start sejam dah tadi. Okey, wow. Jadi kita kena ingat maknanya ibadah ni dalam hidup kita ni tidak terhad hanya kepada ibadah khusus saja, tapi juga ibadah umum, kan? Kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja sosial. Macam contohlah tadi tengah hari kan ada yang menyiapkan makanan khas untuk Samsul Ubat. Tapi kalau dia niatkan ni kerana Allah, insya-Allah boleh dapat pahala ibadah. Tak ada lah dia tu. Hui podek ngangkang dan masak dia orang dah lah last minute cakap. Contohlah kan. Tak payah pahala tu loh. Jangan kita komplain. Hidup ni komplain je. Terutama orang perempuan. Bukan perempuan sini lah, tempat lain. Perempuan yang datang dengan kuliah, okey. Perempuan tak dengan kuliah ni, masalah ni kan. Macam-macam di balun ni. Kan? Macam-macam, semua tak betul. Yang betul dia seorang je. Komplain je. Hidup kita ni jangan komplain, tuan-tuan. Rugi. Kan? Rugi. Itu sebabnya orang perempuan kadang banyak pahala buat dah untuk suami. Tapi sebabkan ngungkit, padam, malaikat padam. Saya masak untuk abang hari-hari, malaikat padam. Masak hari-hari, pukul berapa, padam. Saya bila abang sakit belakang nak mati, saya yang picit belakang abang. Saya picit belakang, pahala picit belakang, padam. Abang apa pun tak buat. Saya penat tu, hari-hari saya masak untuk abang. Hari-hari masak padam. Saya lahirkan 7 anak untuk abang, bayang. Dia ungkit pasal beranak 7 kali tu. Bila dia ungkit habislah pahala dalam perut tu. Jadi macam orang lelaki, dia tak ungkit sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Orang lelaki tak tahu nak ungkit apa pula aku nak ungkit ni. Diam je lah tu, dia dengar tu. Kan? Kan? Jadi semua mencari rezeki, mengurus mentadbir negara pun ibadah. Yang penting jangan lupa lillahi ta'ala, niat kerana Allah.
Manakala kerja pula, kerja kita ni merupakan satu kesungguhan. Seseorang melakukan satu pekerja bagi mendapatkan upah dan sebagainya. Ada orang yang tak nak upah, dia ada udang di sebelah ni. Contohnya dia nak gaji, dia nak naik pangkat, dia nak kedudukan istimewa dan sebagainya, kan? Kesungguhan bagi seorang melakukan satu perkara bagi mendapatkan upah ataupun ganjaran. Kita buat satu sebab nak dapatkan satu ganjaran. Manakala amanah pula bermaksud memenuhi dan mematuhi segala apa telah dipertanggungjawabkan. Jadi apa dia bertanggungjawabkan tu kenalah buat. Yang tak bagi buat, jangan kita buat. Kan? Kita tahu macam mana Mahatma Gandhi kata, the harmony is when what you say, what you think and what you do are the same. Dia macam tu lah bunyi. The harmony is when what you say, what you think and what you do are the same. Tapi kalau kita fikir ni tak baik ni, mulut pun cakap jangan jangan, nanti kan tak pasal-pasal kan kita tindakan, tapi kita buat, hampir tak harmoni lah. Kan tak harmoni. Jadi amanah pula bermaksud memenuhi dan mematuhi segala apa yang telah dipertanggungjawabkan. Amanah kita macam-macam. Amanah kita sebagai seorang anak, amanah kita sebagai seorang isteri, amanah kita sebagai seorang suami, amanah kita sebagai seorang pekerja, amanah kita sebagai seorang majikan, amanah kita sebagai ketua lorong, amanah kita sebagai ketua kampung, amanah kita sebagai pak saudara. Kerana mak saudara tu dia tak ada siapa lagi dah sebatang kara, kita anak buah yang tinggal, kita tanggungjawab kat anak dekat mak saudara tu, ya. Dan konsep kerja pula, ibadah dan amanah merupakan tugas tanggungjawab untuk meraih pendapatan dilakukan untuk mencari keredaan Allah. Buat tu memang nak cari keredaan Allah, bukannya untuk tujuan yang bukan-bukan. Aku buat kerja ni mudah-mudahan naik pangkat. Tak, contoh naik pangkat tu satu bentuk bonus sebenarnya. Tak naik pangkat pun kita kerja juga. Itu point dia. Kan? Aku kerja, kalau dapat naik pangkat alhamdulillah, tak naik aku pun tak kecewa. Macam tu kan. Kadang ada orang kan umum macam tadi lah, pagi tadi kan, kejap-kejap panggil saya Datuk, volume ni tu. Ya, malam tadi saya ceramah Datuk terasul kembang wah boleh madul tu. Gitu lah. Kau dah dapat Datuk tak tahu abang tak apa kan kejap. Jadi maka itu targetnya kan. Itu target kita dalam bekerja. Kita ni hanya kerana ikhlas mencari keredaan Allah SWT. Macam kita dan keluarga kita. Aku ingat aku nak membentuk keluarga aku jadi keluarga yang taat, keluarga yang patuh syariah. Esok tu nampak gambar anak yang masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Kan apa kena mengena bintang kecil dengan mencari keredaan Allah kan? Jadi tak usah lah masuk pertandingan nyanyi. Atau masuklah mak ayah kita yang dah tua bangko tu nak masuk lagi kira ramai, minta dia mengucap dulu. Kan? Kalau siapa yang nak pergi boleh escortkan dia. Dia nak bertanding, escortkan dia naik van jenazah. Tengok sanggup tak ada? Macam tu kan. Satu-satunya kenderaan yang free dan baru tapi orang tak tergamak nak pinjam, van jenazah. Tak ada siapa yang berani minum. Pinjam lah nak bawa balik kampung. Orang kampung je main. Jenazah siapa pula datang tu, la ilaha illallah. Siapa meninggal kata kan. Tak pernah lagi dah kan. Tak pernah lagi dah. Kalau kita dengar pun dulu kan Honda mayat kata kan. Honda mayat. Honda apa tu yang Honda mayat tu? Puna jawab lah. Jawab lah. Apa dah? Hari ni memang lelaki bagi dia orang duduk sini ya? Okey. Kan? Jadi makna kata, jadi semua dah faham apa yang saya cakap. Jadi amalkan, insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran atas apa yang dikongsikan. Tak adalah baru start lah kak, tak apa. Leh. Dia bincang dah habis kowe dia kata. Saya ni kalau tak gurau tak boleh kan. Bergurau juga kan. Tak ada. Jadi maknanya mencari keridaan Allah dia kenalah. Ni tak selari. Cakap nak mewujudkan keluarga yang diridai Allah. Tapi baik benda yang bukan. Tanam saham-saham akhirat banyak-banyak. Kita dah dalam kubur dah. Dan dalam kubur dah. Anak kita dia salam tangan isteri dia. Dia pegang isteri dia. Sayang, esok kita solat subuh berjemaah nak.
Tiba-tiba je bang, kenapa tinggal arwah mak dulu dengan arwah abah tak pernah tinggal solat subuh berjamaah. Okeylah, besok saya kejut abang Bila semayang mengalir tak pahala? Mengalir pahala. Bang, petang nanti kita karaoke nak. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Mampus dalam kubur. Kau jangan. Banyak lagi benda-benda saham yang baik kau boleh tinggalkan. Yang paning-paning kau tinggalkan buat apa? Kan? Sanggup buat mini teater, buat bilik untuk karaoke. Apalah. Orang Jepun ni dia tension baru dia masuk pusat karaoke. Kau buat pertandingan karaoke. Mengikut-ngikut tapi tak faham. Makna Johan karaoke kebangsaan tu manusia paling tension dalam Malaysia tu. Orang Korea, orang Jepun kalau dia masuk pusat karaoke tu, dia akan masuk, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu. Kemudian dia akan menjerit. Itu cara dia release tension dia. Orang tak ada agama macam tu lah. Kita ngikut buat pertandingan nyanyi. Kan tak kono. Pertandingan karaoke Johan negeri, Johan daerah, dia paling tension dalam daerah tu. Johan negeri paling kusut dalam negeri tu. Tu kan kadang kan tak kono kan, tak kono. Sebab kita ngikut-ngikut tanpa kita faham. Kita mengikut tanpa kita tahu kan. Macam lagu-lagu tu kan, siko bagi dua contoh kan kan tidak mau juga tok kan sama-sama kan. Apa maksud siko bagi dua tu? Itulah kau ngikut yang trending tapi kau tak faham siko tu satu bagi dua. Satu bagi dua. Siapa yang satu? Laki kau. Kan capek sampai situ. Wajar sebab tak ada latar. Dia ada istilah yang tak baik tu, siko bagi dua tu. Dia ada, tapi dia menyindir, sebenarnya menyindir. Kan ikut tak faham. Dengarkanlah. Kan tak faham kan. Ngikut kan. Itu semua lah tu. Apa kan? Iya, cerita kan. Jadi kita kena cari saham-saham akhirat yang baik-baik kita nak kan. Macam tu juga dalam bekerja ni kan, sebagai pekerja, sebagai majikan, tengok mana yang halal, mana yang haram. Soalan yang biasa ditanya, Ustaz, macam mana caranya kalau bos kita mengajar kita supaya melakukan perkara yang bersalahan dengan undang-undang? Kau baca buku teks ke apa soalan tu? Kan? Memang akan ada keadaan macam tu. Sebab bos nak cover tu, dia minta kita tolong buat kan. Jangan risaulah, kau dah naik pangkat tak? Kau tidak pangkat, kau tak naik. Susah, sebab salah gitu. Kan? Jadi itulah keadaan dia. Jadi kita kena stick pada prinsip kita. Kalau tak boleh, khabar tak boleh, bos minta maaf bos, saya tak berani lah bos, minta maaf lah bos, biar saya tak naik pangkat bos, tapi janganlah bos buat macam ni bos, susah kita besok bos. Tengok ayat kan, macam tu. Tak ada dah janji naik pangkat. Lepas tu so, kalau apa-apa mana dia tahu bos dia suruh. Tak, kita kena berhenti dah perangai macam tu ya. Kita dianggap sebagai bersubahat nanti. Berkaitan dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan, halal dan haram, syurga atau neraka, semua ditetapkan dalam Islam. Di antara ciri-ciri pekerja dan pekerjaan yang dianggap sebagai ibadah dalam kita bekerja dengan baik ini sebagai pekerja disayangi dan majikan dihormati. Pertama, pekerjaan itu disertai dengan niat mendapat keredaan Allah. Tu yang hari ni kerja kan. Bila bekerja, kita pilih untuk dengar ceramah pukul 2 kan. Bila pilih dengan ceramah pukul 2, maknanya kita cuba mencari keredaan Allah. Tu yang pertama. Yang keduanya tak payah kerja. Tu yang kedua kan. Sebab tu kau datang pukul 2, tak payah kerja pukul 2 kan, tiba-tiba dah habis kan, tinggal nak balik je. Buat-buatlah selfie tu. Buat selfie, ambil gambar kan. Macam tu. Ni contoh lah kan. Contoh. Yang seorang nak ambil gambar berdua, seorang ambil gambar bertiga. Siko bagi dua kan. Ambil gambar kan, ambil gambar ramai-ramai, crop tinggal berdua, pening juga. Tu semua lah tu. Kan mestilah mendapat keredaan Allah. Kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus atau boleh dikerjakan oleh syarak. Ada orang dekat Malaysia ni elok perangai sampai ke sempadan Thailand. Bu ambil perangai. Dia mencari pusat penyembelihan ayam. Dikojokan ayam tu cukup-cukup.
Faham tak? Orang lelaki faham. Orang perempuan macam Contoh kan dia pergi pusat penyembelihan ayam di Thailand. Dia sedangkan dekat Semenanjung kat Malaysia ni elok banget. Pergi pusat penyembelihan ayam, dikojokan ayam tu pada pagi sampai tengah hari. Faham yang kau tanya aku ayam apa. Bila dia keluar pada pusat penyembelihan ayam tu, dia pegang perut lapar pula rasa. Kat mana nak cari restoran halal? Bayang aja. Tang mentah darah dia boleh fikir restoran halal. Nampak tak? Pelik kan? Pelik. Dia pandai pula. Tapi yang dia buat tadi, yang torang-torang haram tadi, yang nyembelih ayam lah. Dah mula perempuan tanya, kenapa nak sembelih ayam tu haram pula? Payahlah korang ni kalau lurus sangat. Aduh, susah lah. Tu. Dalam bahasa Arabnya palacair, palacroni, dia jamak. Kalau ramai. Kan? Ibu bapa ibu tak ada. Ibu sawat ada, bapa sawat tak ada. Ibu negeri ada, bapa negeri tak ada. Ibu jari ada, bapa jari tak ada. Tak ada. Terperanyat alamak ada, alapak tak ada. Tapi satu je yang ada dua-dua. Ibu ayam, bapa ayam dua ada. Faham dah masuk ayam tu dah? Dah faham okey. Kena bawa macam tu baru dia faham. Kemudian tidak meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat pun jaga. Kadang kan suami puas tegur suami kan, suami tak dengar cakap. Abang pergilah jumpa doktor bang. Kenapa pula? Abang tak semayang lama dah bang. Abang pergi dia tak berhenti ni. Wah kau sindir kot. Tak ada lah, saya risau. Saya pun sebulan sekali je. Abang sepanjang tahun apa cer? Contoh ada tak faham bahasa jantan kan? Tapi cakap lah elok, janganlah gane-gane. Abang mesti jadi imam. Jadi imam. Mak garang betul bini. Sebanyak kerja PTP ni. Suami mendatang. Abang tak pandai. Abang memang tak pandai. Tak pandai pakai telekung duduk belakang. Pasal lelaki kau pakai telekung duduk belakang. Terjulur janggut dia. Kemudian menghasilkan kerja yang berkualiti. Bos menjaga staf dia supaya memastikan hasil kerja kualiti. Pekerja juga menghasilkan kerja yang berkualiti. Mustahak. Tak main dia cincai-cincai lah. Tak main dia janji siap lah. Tak main dia asbul. Asal boleh. Tak mahu dia tu. Kena betul-betul. Kan? Kerja yang berkualiti. Itu sebab saya bila tengok mak saya jual kuih dulu. Saya cukup jaga kualiti kuih. Itu sebab tadi bila saya tengok ada satu roti jala tu. Saya tulis Ustaz Samsul Debat. Dia cantik saya tak bagi orang lain makan kuih tu. Aku kono bawa balik rumah. Siap selap aku nak koreh kan, masuk dalam frame. Dia lawa roti jala tu tadi. Kau tak tengok nanti aku up dalam status. Lawa. Kan? Itu kerja kualiti terbaik. Kuih Lopez tu. Dia bulat-bulat dan pakai cawan tuan kita bulat-bulat kata kan, lembut. Bila baling kat dinding, zap melekap. Itu kualiti bagus. Baling zap kau tangkap balik, makna tak boleh pakai kuih tu. Melantun kuih tu gila betul. Macam mana kualiti? Orang perasan tak? Orang berniaga dia nak berniaga kan? Itu semua tu. Saya paling pantang ni cak kuih tiaw. Saya jadi mengkaji tu cak kuih tiaw tu. Ni kerang fresh ke tak? Soalan saya. Kalau tak ada kerang fresh, baik kau jangan jual. Kerang lambak tu macam gotah ngunyah. Tak tahu. Kan? Ya betul. Saya ni cerewet sikit. Dia jangan sampai berlendir-berlendir sampai hanyir. Itu tak kena. Dia kena masak kuih tiaw ni. Itu tidak baik kau buat kuih tiaw goreng ni. Saya ni sangat cerewet bab makan. Tadi udang sedap. Gila betul.
Masing-masing bila duduk memang dah tak nampak kaki. Duduk berselo atas simen. Azab nak capai laut tu. Contoh lah. Contoh kan. Dah biasa makan kek meja marble. Meja marble. Kayak meja kan. Tapi itu ujian nak sedap betul tadi. Tadi udang sedap. Sambal belacan, la ilaha illallah. Sampai ke siku sedap Ikan apa, asam, masak asam. Tapi tadi orang grup pagi saya dah bagi tahu, saya makan sup sedap, sup kambing dengan nasi goreng cili api di Pontian dekat depan SRJKC Peichun. Dia generasi yang keempat, sup Pak Labib. Tampai. Pak Habib. Habib ke Labib? Pak Habib. Kadang kena betul kan Pak Habib. Tapi betul dia dulu dekat mana, dekat Pulau Kukup mula dengan keluarga dia kan, atuk kan. Sedap, memang sedap. Memang sedap. Pergilah rasa memang sedap, terbaik. Depan sekolah Peichun. Sampai kan saya buat review itu, sampai orang cakap datang kat kedai tu, saya nak macam yang saya sudah debat dia kata. Kemudian dilaksanakan dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh. Itu tanggungjawab kita. Kerja dengan tekun, dengan cekap, bersungguh-sungguh, bukan main-main. Kemudian berasaskan dengan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Benda ni mustahak. Amanah kena jaga. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tidak melaksanakan janjinya. Adil, macam mana cara adil? Buat kerja seperti mana yang berhak. Sebab apa? Sebab kita dah dipilih, orang lain tak dipilih untuk bekerja, kita dipilih bekerja. So kalau pilih kerja, kerja betul-betul, jangan main-main. Kemudian bertanggungjawab. Jangan kita saling salah menyalahkan. Seperti kisah bangau bangau. Kenapa bangau kuih? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Lembu ke bawah tak makan. Kenapa dia tak makan? Perut dia sakit apa pasal? Makan nasi mentah. Kenapa nasinya mentah? Kayu api basah. Sebab apa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Tak panggil. Kenapa kata tak panggil? Kenapa kata tak panggil? Itulah kelebihan orang perempuan. Beraya mata dia macam ni. Lepas ni apa? Lepas ni ya ke? Betul ke dia katakan? Dia hafal lah, kan? Baguslah. Ini pencapaian sebenarnya. Patutnya masa interview dulu tanya soalan tu patutnya kan. Tapi dalam banyak-banyak ini cerita tanggungjawab, semua tanggungjawab. Tak salah kau. Ni menyalahkan orang lain, nyalahkan orang lain. Akhirnya ular agak yang paling gentleman. Dia mengaku. 3 kali dia menjawab sambil memandang kepada orang yang bertanya dekat dia tu. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku, dan hujung tu rakamannya telah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Saya kata tu. Jadi orang dah tak tanya soalan lah. Sebab dia tanggungjawab. Kan? Kita jawab. Walaupun jawapan kita tu tak logik. Kan? Sejak bila hujan turun sebab kau tak panggil? Kau jawab juga. Kan? Perut sakit, kau bawa mana kau tahu? Ambil tiger balm, sapu, settle. Kan? Kau bawa tu tepi jalan macam ni dalam ni. Pokok kau bawa tu sapu tiger balm. Perut sakit. Jadilah manusia yang bertanggungjawab. Bak kata Dan Zadra, orang yang hebat, dia tidak menanti sesuatu menjadi indah, tapi dia yang menjadikan sesuatu itu menjadi indah. Dia tak tunggu. Okay? Kemudian menghindarkan diri daripada perasaan-perasaan yang tidak baik. Contohnya riak, menunjuk-nunjuk. Weh, kau perasan tak? Kereta siapa paling baru kat parking? Oh, mak ayat pelagak weh. Tak, yang aku nampak Azia. Azia putih tu, yang nombor plate SD tu. Kan, tu Samsul debatnya.
Siapa yang nak beli, kita buka harga. Dia punya mileage sekarang 320,000. Tip top, fully leather seat, siap dengan reverse camera. Kereta kocik ada reverse camera, dengan ada Android TV, dan kemudian ada seat boleh rebah sampai ke lantai. Nah, apa dia? Kemudian bonnet masih lagi ada ruang. Kemudian memang sangat baik. Sport rim masih lagi berkeadaan baik. Nampak tak? Sayang orang cakap, alah tu saja tu nak mengelabui, tak ada. Memang saya sayang kata tu. Kan? Tu saya tak jual, saya saja sabut tadi tu. Kan? Tadi ada orang datang. Dia cara dia meninjau kereta, saya duduk dalam kereta tu tadi. Dia sama ada nak manggil saya ke nak halau kereta ni. Dia dua tu, dia nak buat. Dia tengok tadi. Takut kereta dia kata macam tu kan. Saya ada dalam kereta tu, dia perhati, dia nak ajak kau nak apa, dia reverse balik. Saya datang, dia reverse balik. Tapi saya okey kan. Kemudian dia tak mau riak, dia tak nak menunjuk-nunjuk, dan tak suka dirinya dipuji. Dan terkenal sebagai orang yang rajin, tekun dan baik. Ingin disebut sebagai ahli ibadah, dia tak suka. Dia tak suka benda-benda tu. Kau rajin betul pergi dengar ceramah Samsul debat dia. Memang. Dan aku rasa dalam PTP ni, golongan perempuan, aku paling beriman sekali. Berani dia sebutnya tu. Neraka orang tu cakap tu. Salin nota, tak pernah tinggal, bocor-bocor tulisan tu kan. Contoh lah kan. Baguslah ambil nota, bagus. Saya suka orang ambil nota ni. Nanti besok dia boleh simpan, susun balik nota-nota yang dia belajar kan. Dan kemudian suka berbangga dengan memberitahu kepada orang lain akan amal kebajikannya. Nak cerita dengan orang, tak payah cerita. Pahala yang kita cerita tu habis nanti bila nunjuk-nunjuk kat orang. Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa weh? 6.5 juta. Iya, duit aku ada dalam tu. Berapa kau bagi? RM5. Dalam RM5. Dalam RM5. Kau sebut pula, habis pahala. Buat apa, betul tak? Jangan. Suka berbangga, menghindarkan diri rasa bangga kerana ia telah banyak buat kebajikan amal ibadah tak usah. So saya teringat tu waktu saya pergi berurut tu, orang nak ikhlas kan. Pergi berurut ni, dia tak ambil duit kat saya tu. Saya nak bagi duit lepas dia urut saya, masa tu saya kena muka kat muka sini, kena mild stroke kan. Dia orang panggil apa tu, bad palsy tu. Pernah dengar, masa tu tak ada lagi istilah tu. Kemudian tu sampai istilah. Dah elok penyakit saya tu ada. Lepas tu dia pergi saya bagi duit kat dia, dia kata tak apa, abang masuk dekat dalam bilik tu. Dalam bilik tu ada satu tabung, saya lekat dekat dinding. Masuklah dalam tu, berapa nak masuk. Dia tak tengok. Setiap hari Sabtu Ahad kalau dia nak keluar ke pekan, baru dia buka tabung tu. Jadi berapa yang ada dalam tu dia pun tak tahu. Siapa bagi banyak, siapa bagi sikit dia pun tak tahu. Dia nak jaga ikhlas sampai macam tu sekali. Kita yang paling susah ni waktu sembahyang jenazah ni. Kita solat jenazah, tiba-tiba keluarga tu jalan, dia letak duit dalam poket kita. Sam. Kita daripada ikhlas tadi boleh terganggu tau. Zap, kita pun aduh, bagi pula. Kalau kita betul ikhlas, kau tolong ambil duit dalam poket ni, belau apa pun jumlahnya, kau tolong ambil, kau jangan beritahu aku tak nak tengok, kau tolong ambil, kau tolong ambil. Macam tu ikhlas. Susah kan. Dia ambil. Lepas 2 minggu baru kita perasan, baru kita teragak nak tanya, itu masa kau ambil itu berapa? Terima kasih lah bang, dalam tu ada 1,000 aduh. Nampak? Kadang-kadang kita semuanya ikhlas, bila letak RM5 bodoh, nampak? Itu sebabnya bahaya. Itu sebabnya kita ada orang nak jaga ikhlas ni, dia lain. Macam naik kereta kan, naik kereta dia saja pilih naik Azia sebab dia boleh jaga hati dia sikit. Bila dia naik kereta lepat tu, turun daripada kereta tu, dia macam ada bisikan kat telinga, kau ada macam tu. Dahsyat kan, jahat setan ni weh, jangan main-main kan. Bila naik kereta Azia tu turun tu kan, terasa rendah diri, Allah aku ni jahat. Tu memang
Tapi bila naik kereta lepas tu, kalau bawa family lain, ya Allah, aku terpaksa naik kereta ni, Allah, sebab orang rumah aku dengan anak aku tak muat, ya Allah, naik kereta kecil tu, ya Allah. Kalau naik Azia tu, gile-gile ambil oksigen. Dah ramai, kau pula lom, aduh, dia pula kan, bayangkan punya susah kan, azab betul tu kan. Itulah, tu nama kufur nikmat nama. Kalau kau dah ada kereta bosan kau tak naik ramai-ramai kan, macam tu. Itulah cerita nak bagi faham, jaga diri kan. Kenapa Nabi dulu sampai ikat perut, sebab apa? Nabi berzuhud kan. Nabi cuba tahan, biarlah aku lapar, asalkan umat aku konyang. Tentu jaga, yang penting baik kerja dakwah. Macam tu Lepek tak kita? Aku tak nak pakai tudung-tudung yang striking ni, sebab akan menampak seolah-olah aku riak nak nunjukkan jenis tudung aku dan harganya. Siap dengan ada dia punya label, namanya nama tu jenama apes kan. Kan apa nama Sirruhu. Berani kau petikaikan jenama yang aku sebut. Aku tahu lah Sirruhu, bawang eksekutif. Dia tak tajalah jenama kan. Ada orang tu dia beli tudung lawa-lawa, dia beli pula label nama dia sendiri. Riak nak tunjuk nama dia. Kelesum. Contoh lah kan, contoh. Ada nama Kalsum sini? Tak ada kan, tak ada. Contoh lah, ada bangga kan. Benda kadang manusia ni dia boleh lagak dengan benda macam tu je. Nampak tak? Naik pangkat, dia dah dapat surat naik pangkat. Siapa? Kau apa hal? Kau rasa siapa yang dapat surat naik pangkat ini? Kau ke? Well, nampak. Kawan yang belakang ni bengkak hati ni. Tanyalah. Kau memang deserve. Cara pun tahu, nampak tak? Itu sebabnya. Jangan kita tu. Jadi Islam ajar kita berusaha mengamalkan budaya kerja cemerlang, tapi kena ada iman, kena ada akhlak yang baik. Bukan nunjuk-nunjuk, bukannya jobo. Tu tak jobo tu sombong. Jobo, jangan salah sebut. Jobo. Kalau satu lagi versi kalau sebut dia jadi punggung tau, di jobo. Ya, ni perkataan bahasa logat Negeri Sembilan, menambah kosakata yang baru. Berdesup tu cakap KL. Bokocapui tu Negeri Sembilan. Bokocapui yang lagi laju daripada Bokocapui, menculin tu laju betul. Ya, tu perkataan baru juga. Kensal tu towel. Ada tak orang kampung panggil kensal? Kain sarung. Kau janganlah tukar bahasa aku. Ada siapa mak ayah dia panggil kensal? Kensal tu towel. Ada tak mak dia panggil kensal? Tak ada. Kau orang mana ni? Kita panggil towel je. Kau kampung mana tak? Kau kampung mana tak? Kat mana? Kat mana? Bukit Katil. Melaka. Towel. Aduh, iyalah tak kisahlah kan. Ni bahasa-bahasa kan, betul lah. Dia KL kan. I kat BK. You duduk kat mana? I duduk kat Bed Hill. Bukit Katil. Mana Bed Hill? Kan, okey. Tak apalah, dia nak betul lah tu. Kadang mak pun dah moden kan. Towel.
Yang betul iman dan akhlak kita baik. Bagi menjadi hakikat ini, dia akan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti dan produktiviti setiap masa. Sentiasa nak improve kualiti kita. Macam mana nak buat kerja yang lebih pantas. Kan dulu pakai cara macam ni, lepas tu ada teknologi. Kan senang je sekarang. Kan tekan boleh. Baik sekarang ni nak apply pasport pun online aja sekarang. Semua nak cepat. Kan yang paling cepat waktu zaman ni lah Datuk Seri S ambil value dulu lah. Itu cepat betul. Itu akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu kilo tu macam mana dia buat tu. Aku dah post dah tadi, tahu dah sampai dah semalam. Nah macam tu lah kira kan. Rupanya maksud dia hari ini post 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, tapi penggunaan tak sesuai. Okey. Bro, masa zaman dia dulu tak ada TikTok, tak ada apa kan. Bila dia cakap apa pun semua pun semua tunggu jawapan dia. Siapa kata saya kata sama adik? Hari raya dia melewat saya. Mana? Bertukar rakyat. Laju yang masuk kes mahkamah yang shilling untuh kan. Wartawan tanya, apa pandangan Datuk Seri ni shilling mahkamah runtuh? Memanglah ni manusia bikin bukan Tuhan bikin? Dia tak iya pula. Batu kan cakap. Dia copek tau, dia jawab tu copek. Dan hari ni boring lah, ni boring. Menteri semua boring, tak best. Jawapan tak best. Menteri tu. Kan? Kemudian mereka sedar bahawa bekerja itu bukan sekadar, kita kena sedar kerja bukan hanya sekadar satu tanggungjawab terhadap diri kan, keluarga, masyarakat, tapi itu juga merupakan satu amanah. Itu sebab saya sebut pagi tadi tu, saya sentuh pasal solat sunat duha tu. Solat sunat duha tu sunat je hukumnya. Kerja kita tu yang wajib. Itu sebabnya kalau kita nak buat solat sunat duha kena minta izin, dan kalau kita buat 5 minit ganti balik masa 5 minit baru balik. Kalau tak nak, saya tak nak ganti sekarang, saya jamakkan, okey lah. Masa hari pencen sok kerja sehari berdasarkan 5 minit yang kau kumpulkan tu. Contoh kan, tak ada. Kalau boleh ganti-gantilah, kita tak tahu kita mati bila. Berapa ramai ni antara kita yang sedar tentang perkara ini? Ramai pekerja memandang remeh mengenai kerja. Bekerja sambil lewa, curi tulang. Ada je masalah. Kan? Kojap-kojap MC. Buah pinggang beralih, siku tertanggal, kan, gusi tercabut, la ilaha illallah, gigi palsu hilang sebatang, tahu untuk muntah darah, korap, kan. Itulah masalah penyakit. Yang seorang tu pula kejap-kejap cuti, dapat gaji ya cuti saya ada lagi lah, bukan masalah cuti kau ada lagi. Cuti merupakan satu keistimewaan, bukannya satu hak. Ingat. Yang seorang tu pula panjang meninggal. Ayah meninggal, mak meninggal, adik meninggal. Di pangkah tu senarai meninggal. Yang ni dah sudah. Akhirnya bila dikaji-kaji, tragis betul kehidupannya. Sebab dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sebab mati semua lah. Macam-macam orang sanggup dia menipu benda-benda macam tu. Bahaya tau. Dia macam doa kan. Tu belum cerita menggunakan peralatan pejabat untuk kepentingan peribadi. Solat pada waktu kerja. Sedangkan masa yang sepatutnya diperuntukkan untuk bekerja ataupun untuk solat tadi yang patut pergi solat, diisikan masa untuk berbual, bergosip, berbincang. Kau dengar tak? Tu berbisik tu gosip betul. Kau dengar tak? Jangan risau, yang datang kemudian dia automatik dia ikut. Apa cerita? Kan, geng-geng tu. Kan? Ya. Jangan berbual-bual kosong. Surah An-Nahl ayat yang ke-70, makanlah wahai orang-orang beriman dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Surah An-Nahl ayat yang ke-70.
Kita ni semua kena jaga diri. Manusia ni perangai melampaui batas. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Allah Ta'ala cakap, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ni semua melampaui batas. Kalau galak tu kadang tak berhenti. Nengok TV pun tak berhenti. Pagi, petang, malam bersambung-sambung. Drama Korea back to back. Bersambung-sambung. Apa nama cerita Korea yang tengah top sekarang ni kat Netflix ni sekarang? Itu cerita Korea tu. Lah saya tak tahu tu lah. Usah lah potong-potong perempuan kau tengok pengai. Mamai. Kak, produser mana yang buat tu? Dah elok pula orang cakap Korea, cerita apa Korea yang top sekarang, mati laut. Confident nak muka tu. Rasa dah tak ada dari cerita Melayu lah. Semua dah jadi cerita Korea lah. Kan? Ada yang bono kelakar bawa balik tapi TV ni. Besok kalau aku ceramah ke luar, kau dengar cakap kan, ada orang tu saya tanya apa cerita Korea yang paling top sekarang, dia kata mak kilau tu. Kau orang tahu tak cerita? Jadi kau tahulah kat mana aku dapat cerita ni kan. Kau siap lah kau kak, menyasar kau tak payah nyasar kak. Jadi modal. Ada yang modal baru dapat KPTP ni. Patutlah saya tengok itu dia ada audio dia boleh tekan. Macam aku dia rumah kilau tu kan. Apa ya? Menangkup pula. Aduh. Berair pun tu sangat. Usahlah pandai kau menghibur kau petang ni. Cik baik tak ada yang semayang. Yang semayang ni hilang bacaan ni. Allahu Akbar. Jadi hilang dah muka surat saya nak cerita. Kau botol lah kau kan. Dahsyat betul. Okey. Jadi dia kata sama-samalah kita muhasabah dan juga istiqamah niat seawal melangkah keluar. Pagi tadi saya sempat cerita tentang inna a'malu binniyat. Satu amal perbuatan pekerjaan itu bermula dengan niat. Jadi perbetulkan niat kita di permulaan hari, sebab itulah yang akan menyebabkan kita bertahan. Contohnya kadang-kadang perasan tak? Ada suami isteri dia bergaduh-gaduh kan? Kenapa dia bertahan lagi? Contoh alasan. Apa dia? Kak? Aku nak dengar jawapan tu sebab jawapan kau ni paling sikit. Apa jawapan kau? Apa sebab kak? Kak cakap lah kak. Benar apa sebab kak? Kak cakap lah. Ha? Besok gaji. Dia bergaduh tapi dia bertahan sebab esok gaji. Kau tengok tu perempuan ni apa jawapan. La ilaha illallah. Makin tahu mamai kau ni. Dia lah maknanya dia gaduh-gaduh dia bertahan tu. Tak maksud saya dia tak nak bercerai. Apa nak kaitan dengan gaji? Okey, kita apa? Saya perbetulkan balik. Dia bergaduh. Kalau ikutkan ni tahap bergaduh dengan bercerai ni, tapi dia bertahan kadang-kadang sebab apa?
Anak. Contoh macam tu lah. Jadi kenapa dia bertahan? Sebab ada basic yang kuat, itu anak. Sebab anak dia bertahan. Kau pukul, tahan anak. Ada satu orang perempuan ni, dia mengadu dekat dalam radio lah. Dekat radio dia mengadu. Dia kata, masa saya dengan Kak Abi Fana dulu, yang nak bahagia utama keluarga dulu, kan, dekat Sinar, Radio Sinar. Dia kata 32 tahun perkahwinan, suami langsung tak puas satu sen pun untuk membesarkan anak. Sampai anak lepas kahwin semua dah. Ustaz, kalau ikutkan hati lah, memang lama saya tinggalkan dah dia. Dia gaji dia 5 angka, dia kata. Tapi dia langsung tak menyumbang untuk keluarga. Tapi saya fikir anak je, dia bertahan. Nampak? Tu antaranya lah. Tu maknanya ada basic tu. Asas tu penting. Kalau orang tak ada basic tu, bercerai-berai lah. Tak ada sebab dah dia nak bertahan, contohnya. Kan? Tapi 5 angka tu saya nak tanya, termasuk sen ke tidak? Saya tanya. Kan? Jadi sebab esok gaji. Aduh. Dapat gaji, tengok cerita Korea, Mak Kilau. Habislah kau Kak, aku bahan kau sampai asar ni. Allahu Akbar. Jadi Islam tekankan kerana mencari dapat rezeki menggunakan semua potensi dan kekuatan yang kita miliki, yang pastinya ada 2 perkara yang perlu kita perhatikan. Pertama, rezeki yang didapatkan ni sebagai kita sebagai majikan ataupun sebagai pekerja, mestilah rezeki yang baik. Wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Lanjutan daripada ayat ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan berapa pentingnya seorang Muslim memakan makanan yang halal, bersih dan lurus. Halal bermaksud tidak mengandungi kehadarhakaan kepada Allah Ta'ala. Bersih bermakna tidak mengandungi perkara yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan lurus bererti rezeki tersebut mampu menahan nafsu dan memelihara akal. Tu yang ada orang tu bila dia dah dapat dadah, dapat arak, maka dia boleh hilang akal. Tu yang polis bila tangkap orang yang ngisap dadah kan, pahala tangkap kita orang. Dia sound tu. Korang ni tak adalah sampah masyarakat, betul lah. Pap, tangkap. Gimana ni? Lek lah, tangkap lah. Ada kan? Lek apa ada kan? Gimana ni? Kita orang akan tahan kau dekat Terengganu. Kau duduk kat Terengganu. Terengganu Terengganu line clear. Kat macam tu. Bawa sampai ke Terengganu tu, on the way singgah kat Kuantan. Berhenti mana ni? Berhenti lah. Solat kalau ikut budak ni memang kita tak semayang ni Kang. Turun. Semua turun. Kat mana ni berhenti? Berhenti semayang dulu kat Kuantan line clear. Dia kata. Masuklah dekat dalam semayang. Pergi ambil wuduk semua. Yang seorang ambil wuduk, yang seorang basuh muka, seorang tu mandi, yang seorang tu basuh perut, sejuk perut dia. Apa ni? Lepas tu dia masuk dalam tu, tiba-tiba datang imam cakap, hari ni Bilal tak ada, Bilal balik kampung. Ada tak sesiapa yang boleh azan? Siapa boleh azan? Saya boleh azan tu. Kau poning ni boleh ke azan tu? Saya memang poning tu, tapi kalau azan line clear. Dah pergi azan, dia pun pergi azan. Dia pegang mikrofon, panjat, dia pun azan. Allah Ta'ala, woi gila betul azan kau macam ni, kita kan peranjat imam tu. Kau pahala azan kau Allah Ta'ala ni parah betul. Lain tu, lain ngadu tu, sudah imam gak yang azan. Allahu Akbar, azan. Sampai dah habis. Dah habis tu kan, nak semayang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Imam depan,
Budak-budak yang kau dah tangkap tadi semua saf pertama. Polis belakang, takut budak tu lagi. Yang dia saf pertama. Allah, imam ni tak khusyuk. Dia teringat yang azan Allah Ta'ala tadi. Sepanjang dia jadi imam, dia tak pernah dengar azan Allah Ta'ala. Allah, Astagfirullahaladzim. Allah, tu faham tak? Apa lah tu? Bagi saya lah jadi imam. Kau azan pun Allah Ta'ala. Kau nak jadi imam tu, saya azan memang Allah Ta'ala tu. Tapi kalau jadi imam, line clear je. Tak habis line clear. Nah, yelah, ke depan. Lurus rapatkan saf tu. Boleh tahan tak tu? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepas tu dia pusing. Dia tengok sekali je dia. Cakap gila tu. Orang ajar apa tu? Woi, mana lu cakap? Alah, sikit je. Lepas tu ada seorang budak tu sebelah tu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ha, kamu tak nak jadi imam? InsyaAllah. Dia pergi ke depan. Istau sufakum, lurus rapatkan saf. Kerana memang jarak-jarak antara kita nanti ada syaitan dan iblis datang mengganggu. Bagus pula ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis menangis-nangis imam belakang. Sedap pula budak ni baca. Dia baca surah apa? Al-Baqarah pada mula sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi tak terasa berau-au imam belakang dah. Sedap betul. Sedap betul. Lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambung pula. Ilahilah. Zikir taubat. Merau-raung dah imam tu. Basah dah imam tu. Lepas tu doa, ya Allah, kau berkatilah kehidupan kami, kesungguhnya kau maafkan silapnya, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Imam ambil sahabat lap imam tu. Dia kata, nak, sedap betul kau baca nak. Kat mana dak belajar ni? Pakcik, itu bau sikit tu. Umat belagak lah budak tu. Bau sikit kenapa pula? Kalau nak sadap lagi bacaan saya, tunggu saya ambil air semayang tu. Tak ambil air semayang tadi. Selama-lama semayang. Gila tu. Tu cakap, orang ponin jangan dilayan. Bila dia hilang akal lah tu kan. Tu masalah tu. 2 jam semayang tak ambil semayang. Gila tu. Kalau tak tahu tak apa kan. Tu cerita kan. Betul lah. Allahu Akbar. Ya. Jadi begitu juga lurus. Tadi itu halal, bersih tak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus rezeki, dapat menahan nafsu untuk memelihara akal. Kedua, untuk dapatkan rezeki yang baik, proses yang dilakukan mestilah cara yang baik. Sebagai pekerja, sebagai majikan, SOP, standard of procedure, cara kita melaksanakan kerja pun mesti baik. Islam melarang sama sekali segala bentuk usaha atau kaedah mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang zalim. Yang pertama, riba. Jangan ada unsur riba, kan? Suruh bank kita tu simpanlah duit kita, simpan dalam akaun. Sekarang ni alhamdulillah kebanyakan bank-bank utama di Malaysia kebanyakannya ada produk perbankan Islam. So pastikan jangan lagi kita biarkan duit kita berada dalam sistem perbankan konvensional. Kena tukar, ya, supaya tidak bercampur dengan interest riba dan sebagainya. Ini jangan. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279.
Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kedua, judi. Jauhkan daripada unsur-unsur judi. Ya? Wahai orang-orang beriman, sungguhnya meminum khamar, minum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Begitu juga jauhkan unsur-unsur gharar, yakni ada penipuan. Sekarang ni hati-hati ya, dia orang boleh letak muka penceramah-penceramah. Dia letak sekali tu muka saya, muka Ustaz Haryanto, muka Ustaz Amin Idris. Kami bertiga tu, gambar tu sebenarnya poster tazkirah malam Jumaat kat Astro tu. Dia edit tu pelaburan patuh syariah, tidur lena, untung maksimum. Masalahnya nampak kita tahu benda tu scammer, tapi ramai yang masuk. Banyak yang masuk. Tak handsome tak apa, janji kaya. Contohkan contohkan. Iyalah, yang tu taklah kan. Tapi maknanya ada yang sekarang dia buat poster tu banyak sangat. Itu yang kita nak elakkan daripada scammer. Kita nampak scammer, takkanlah kita kena tipu. Masalahnya yang kena tipu bukannya orang yang tak ada ilmu. Orang yang pangkat tinggi-tinggi pun kena. Dia rasa dia macam kena pukau. Kau dah habis duit kau cakap kau dah pukau. Nampak tak? Yang penting kita hati-hatilah. Tiba-tiba saya mau buat panggilan daripada kompleks mahkamah. Ada satu kes yang berkaitan dengan pihak tuan ya. Nombor bukan nombor handphone biasa, bukan nombor hotline. Apa ni? Dia nipu kita. Ada tu nama Zeka Zeki. Bodoh Zeka Zeki keluar nama tu. Kita sekarang kan dah ada Truecaller kan. Kita dah ada kan. Masuk je lah. Install benda tu. Kemudian suapan, rasuah, yakni rishwah kan? Ada rasuah dan begitu juga ada unsur-unsur maksiat. Maka Islam penting rezeki yang halal, kerana setiap suapan yang masuk ke tubuh manusia akan mempengaruhinya baik secara fizikal, emosional, psikologikal maupun spiritual. Rezeki yang halal akan menghadirkan ketenangan jiwa. Kan? Hidup akan lebih mencari keberkatan. Dan selain pada itu, rezeki yang halal merupakan syarat diterimanya setiap doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang halal akan mencipta generasi masyarakat dan bangsa yang kuat. Anak kita bila dapat rezeki yang halal, dia pun jadi anak-anak yang beradab. Ibu, Alung nak pergi main bola sekejap boleh tak? Sekejap je. Sebelum maghrib Alung balik. Allah, lembut hati ibu dia dengar kan? Ibu dah makan ke belum? Kalau ibu belum makan, nak beli apa-apa biar Alung belikan. Tapi lebih-lebih kalau duitnya. Sebab Alung nak beli untuk Alung juga. Kita nampak. Tapi dia bercakap tu dengan lembut. Nampak tak? Adab. Salah satunya apa? Tu rezeki yang mengalir dalam tubuh badan dia tu. Penting. Kemudian mengikuti arus globalisasi merupakan cara kan, sekarang ini merupakan cabaran yang paling besar, arus globalisasi. Dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Kita sangkakan dulu habis je Facebook, sudah berakhir dah dunia maya ini, hebat dah Facebook ni. Tiba-tiba ada Instagram. Kita ingat Instagram tu dah settle dah, rupa-rupanya ada TikTok. Siko bagi dua kan, dengarkanlah kan. Tutup lampu semua, dengarkanlah. Penyakit betul. Bila gayo itu itulah kau jawab semua orang. Haru pula aku. Saya kan janganlah kau. Ustaz tolong buat mini love, memang bukan aku lah. Kan? Satu lagi, kalau kita ambil gambar ni, saya pesan kat semua. Bila ambil gambar bergadap, jangan, kalau nak tunjuk good, jangan tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni. Ni kita punya thumbprint kita ni bahaya. Ada setengah telefon dia boleh capture, dia boleh gunakan. Ni saya pesan betul-betul. Berapa banyak tu yang perempuan tu. Dia kan tak payahlah. Gambar dekat atas, dekat gear. Pegang tangan suami dia. Kau kekasihku. Punya apa? Cakap seorang yang berlaki. Itu riak tu kan. Ada orang tu dia tak ada suami kan, dia buat tangan dia sendiri. Bilakah tangan ini akan begini? Macam tu kan. Itulah kan. Tak salah jadi
Sekarang ni zaman dunia tanpa sepadan. Tu yang saya kata tu. Dulu orang kalau nak berlakon kena screen test. 3, 2, 1, action. Dia cakap kan. Orang watak dia, penjiwaan dia. Sekarang tak payah. Semua dah ada TV sendiri. Nama dia IGTV. Budak sekolah tu, dia boleh buat live. Sikat rambut. Dia tegakkan phone dia kan. Dia tegak phone dia. Tegakkan phone dia. Apa dia? Kita tak terfikir lagi lah. Kita tak ada boyfriend. Siapalah nak kat kita ni? Kita nak study lah. Lepas kita sikat rambut ni, kita study lah. Siapa nak study dengan kita? Kat tangan. Terima kasih bagi gift. Terima kasih. Aku ni pula tengok live. Aku tengok Samsul Rawang mengaji. Dah tengok Datuk Kazim. Mari menyusun, nyanyi Datuk Kazim. Hui, Ustaz Belah Khairi. Mama. Lepas tengok Allah SWT Ustaz Jafri. Lepas tu tekan satu live budak yang tengah sikat rambut tu. Tekan, aku tekan je lah live tu. Zam. Samsul Debat join. Sebab tengok kita lah. Mana pula aku nak keluar ni? Mana nak keluar tu? Hilang punca je kau tu. Oi, jangan main-main. Sekarang ni budak-budak ni dahsyat betul. Hei, jangan main-main lah. Bahaya kan? Bahaya betul. Sekarang ni betul lah. Itu yang Abang Samsul Rau-Rau itu cakap kan. Apa perasaan abang semenjak abang menghasilkan kutipan 100 juta? Ini cerita Korea tadi lah. Samsul Rau-Rau kata bukan aku, dia kata. Tu Samsul Yusof, dia kata kan. Allahu Akbar. Kan? Kemudian saat ini bangsa dan penduduk Muslim terbesar di dunia, sepatutnya kita membenarkan siar oleh masyarakat. Kan? Maknanya kita sepatutnya kontrol ekonomi dunia. Sepatutnya. Tapi kita tak boleh kontrol. Sebab apa? Sebab kita masih lagi berpecah belah. Kita masih lagi berprasangka, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kan? Maka kita kena berusaha. Kan? Kalau kita tengok kan, Allah Rahman menjadikan dunia ini sebagai negeri imtihan, negeri ujian untuk kita. Tapi Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi manusia. Antaranya pertama, dengan berusaha dan bekerja. Itu adalah jalan keluar. Allah berfirman artinya kalau telah ditunaikan solat Jumaat maka bertebaranlah di muka bumi ini dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Maknanya itu jalan keluar kita dalam hidup kita. Bekerja, cari rezeki. Itu boleh menjawab segala masalah. Adalah masalah yang boleh dijawab dengan rezeki kita tu, insya-Allah. Anak dapat duit belanja, isteri dapat nafkah, nak beli barang-barang keperluan dia. Dia nak langgan Netflix, tengok cerita Korea Mat Kilau. Okey, alright. Dia dah mengadu dengan suami dia dah tadi tu. Dia dah telefon dah kan. Okey. Kedua, takwa. Itu pun salah satu cara mengatasi masalah kita, iaitu mengikuti perintah dan larangannya. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Ketiga, bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Keempat, bersabar dan bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Allah berfirman, kalau seandainya kalian bersyukur dengan bersungguh-sungguh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah lipat gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangatlah pedih. Tu sebab syukur banyak-banyak. Tengok Allah bagi kita semua automatik. Ada tak yang lahir-lahir dulu misi tanya, ni anak ni jantung dia nak auto ke nak manual? Kalau manual murah sikit lah. Kalau auto kena bayar lebih. Tak ada. Allah memang bagi auto. Bayangkan kalau kita pump ni manual. Pump jantung manual. Pump sendiri. Pergi sekolah bila berlari pump. Bila penat kan berhenti.
Dengar ceramah kan. Cek. Kalau ceramah tu tengah meriah tu cek. Kalau tengah ngantuk tu seorang meninggal. Sebab dia tak faham. Seorang meninggal. Setiap kali ceramah kan, dia punya postmortem berapa ramai meninggal ni. Hari ni dah 15, tak boleh panggil dalam ceramah ni. Ramai meninggal ni. Hari ni seorang yang meninggal. Itu pun sebab dia tertinggal dia punya punat. Oh iya ke orang meninggal, contoh. Maknanya dia punya kayu ukur. Tak, Allah bagi semua automatik. Lubang hidung, kemang kempis automatik. Tak ada terlupa. Ya Allah terlupa bernafas. Tak ada. Tak ada kan. Kita automatik sambil bercakap, sambil jalan dia. Semua automatik Allah bagi. Wah, hebat tak? Tu dia. Allah bagi automatik. Semua automatik. Kan? Terperanjat Allahu Akbar. Tak ada pun. Apakah reaksi anda? Patut kena terperanjat ni. Baru terperanjat. Tak ada dia kata. Tak ada, dia memang automatik. Allah dah bagi, dah ada dia kita ni kan. Semua sempurna Allah bagi kat kita. Nampak tak? Bila panas panas automatik. Tak ada pump dah seminit. Oh ni patutnya sakit ni. Tak ada. Semua Allah Ta'ala bagi dekat kita. Kan? Itu dah cerita dia. Jadi maknanya bersabar dan syukur. Kelima, berinfak itu pun salah satu jalan keluar Allah bagi kat kita. Berinfak, bersedekah, berzakat. Allah berfirman artinya, dan apa-apa yang kalian infakkan dari sebahagian harta kalian, maka Allah akan menggantikannya. Surah Sabah ayat yang ke-39. So jangan kita risau-risau. Yang keenam, apakah dia caranya jalan keluar Allah Ta'ala bagi? Silaturrahim. Rasulullah SAW bersabda artinya, barang siapa yang berkeinginan ingin untuk dibentangkan rezeki baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni kawan dengan Samsul debat. Dapat dia kawan bersilaturrahim. Kang ambil gambar. Dah ambil gambar kan, jangan kau lupa frame kan. Simpan memori PTP. Contoh kan. Dia ambil gambar, simpan kat dalam phone. Sudah kena format kan, hilang sampai hang gambar kan. Tu ada. Dulu kan kita simpan gambar dalam album, macam mana kita appreciate kan, tengok satu-satu balik kan. Tak tergamak rasa nak postkan gambar tu dalam Facebook kan. Gambar dulu-dulu selenga ya kan, yang rambut yang pakai tudung tu ikat kat tongkok tu. Ada yang dulu depan tu yang pakai yang scarf macam pengakap, yang tolak sampai ke atas, dia ada kongsang yang tolak atas kan. Ingat tak dulu yang tudung kilat-kilat tu kan? Dulu. Lepas tu kawan-kawan nak masuk gambar tu, kalau kau member aku tolong remove gambar, kita cakap kan, sebab tak tergamak tengok kan. Dulu gambar lelaki semua macam ni, semua gambar bergambar posing dengan public phone. Macam tak ada tempat lain lah dulu kan. Public phone ambil gambar, telefon, sama-sama salam tu di telefon, macam orang tak tahu tu telefon. Kemudian berdoa dan beristighfar. Berdoa dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman, kenapa Allah suruh istighfar? Istighfar dia apa? Istighfar dia memohon keampunan. Allah Ta'ala berfirman, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun, nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Kan? Rasulullah SAW bersabda artinya, barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, yakni memohon ampun kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Seterusnya, berbuat kebaikan, buat amal kebaikan banyak-banyak. Allah berfirman, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Al-Qasas ayat yang ke-84. Akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat, ikut amalan kita masing-masing.
Bila bangkit dengan telanjang bulat tu, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan lutut, dan ada yang paling hina sekali berjalan dengan muka. Muka ni jadi tapak kaki, berjalan dengan muka berjalan. Bayangkan, kita dengan kalau kaki berkaki ayam pun kaki tak tahan kan. Bayangkan berjalan dengan muka, luka macam mana. Itu di padang mahsyar. Masa tu matahari sejengkal. Bila matahari sejengkal, dia punya panas tu, peluh tu ada yang sampai ke buku lali. Banjir, peluh dia, buku lali. Ada yang sampai pinggang, ada yang sampai telinga, ada yang lemas terus pun ada. Digambarkan keadaan di padang mahsyar pada ketika itu. Sehingga kan ada yang sebut, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka terus, ya Allah, aku tak tahan, ya Allah, biarlah aku masuk neraka terus, ya Allah. Kemudian dalam perjalanan tu dia melalui satu telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ni kalau siapa dapat minum, dia akan hilang dahaga dia selama-lamanya, seteguk je, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan besarnya telaga Al-Kautsar ini, dia segi 4, nak mengelilinginya makan masa sebulan akhirat. Sebulan akhirat. Tapi bukan semudah itu kita nak dapat minum air itu. Tengok amalan, ada malaikat jaga. Apa hal kita jauh jalan, makna tak layak. Kalau layak silakan. Macam tu. Kemudian kita jumpa dengan satu Nabi, jumpa dengan Nabi Adam. Tolong aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi sendiri. Pek tolong dah, sendiri kita. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Tolong aku wahai Nabi Ibrahim. Nafsi. Jawab Nabi Ibrahim. Sampai jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak dapat tolong kau dah. Nafsi. Yang boleh tolong kau ni Muhammad ya. Nabi Musa kenal muka umat Nabi Muhammad. Saiz dia semua Nabi Musa kenal. Masalahnya, jarak nak jumpa satu Nabi, nak jumpa satu Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Tu belum sampai lagi kepada jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kalau Nabi boleh kenal kita. Kalau Nabi sebut ummati, umatku, bertuahlah kita. Kalau Nabi kata, kau siapa? Tak ada harapan. Kadang-kadang bila orang selawat, dia tak selawat. Tu antara tanda Nabi nak kenal kita. Bila selawat, dia miming. Lepas mayang tadi, sallallahu ala Muhammad, dia tak selawat contohnya, rugilah dia kan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Yang paling baik di sisi hari kiamat kelak orang yang banyak selawat pada aku. Ringkas cerita, saya nak cerita tadi amalan tadi, buat benda baik tadi. Kalau buat benda baik dibalas baik, buat benda jahat dibalas jahat. Ketika di umum mahkamah mahsyar dibuka, semua beratur kat depan kita. Ramai pula yang beratur depan aku ni. Kenapa? Semua nak tuntut hak dia. Dulu dia pernah kutuk aku, ya Allah. Dia kata aku tinggi. Dia ngejek dari belakang, ya Allah. Dia ngumpat aku, tingginya. Tu belum cerita tu dalam TV nampak tua. Wah, hajar betul-betul sama je. Tuntut. Dulu dia pergi dekat pejabat pos. Cerita nampak kecil tau. Pergi pejabat pos, dekat kaunter tu orang kampung kita. Dia panggil. Dia potong queue. Ada orang yang tunggu lama dah berjam-jam, dia nampak. Ya, kau ngajar tu tergamak kau curi. Tak bekat lah hidup kau. Akhirat dia pun beratur tuntut. Dulu dia potong queue, ya Allah. Jadi pahala kita yang banyak tadi kena ambil. Habis pahala. Bila pahala dah habis, beratur masih lagi panjang. Ya Allah, kenapa mereka beratur, ya Allah? Pahala aku dah habis dah. Suruh dia ni balik. Maka Allah beritahu, disebabkan pahala kamu dah habis, dosa orang tu pula kamu tanggung sekarang. Ambil pula dosa orang. Itu sebab saya pesan, orang kutuk kita, orang mengumpat kita, orang cerca kita, orang sebarkan fitnah pasal kita, dia. Itu semua tu untuk kita. Allah nak bagi pahala kat kita. Tapi kalau kita balas, kita sama macam dia. Orang poning, kalau dilayan poning, kita pun poning sama. Tengok tak cerita orang gila tu masuk ke dalam satu sekolah. Orang gila tu dia masuk sekolah tu bawa batu pancing. Pengawal keselamatan tu dah kenal lah. Biar.
Kenapa pula bang tu dia masuk? Ya, dia tak kacau orang. Orang gila tu masuk, dia pergi dekat padang. Suruh dia balik mata pancing, dia pacak dia tu menyangkung tepi padang. Tu tengok padang. Pengetua sekolah tu boleh togur. Banyak dapat ikan. Orang gila, kau gila, kau ni padang mana ada ikan? Sekarang siapa gila? Saya cakap. Kan dia cakap orang gila jangan ditogur. Yang seorang lagi pula bawa kambing nak pergi ke masjid, nak sembelih kambing tu, dipikul dia. Dia pikul-pikul tu, dia dikapit dekat ketiak tu bawa, terserempak dengan orang gila dekat jambatan. Nak buat pergi mana monyet tu? Kan dah cakap orang gila jangan dilayan. Dilayan. Ini kambing lah, bukan monyet. Aku bukan cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu? Dia cakap. Nampak tak? Itu cakap tu kan. Tu situ. Biarlah orang nak cakap, kita cakap lah, kita senyum ya, sebab bahagia. Memang susah, tapi cuba kita fikir, Nabi tak pernah kena hina. Nabi pun pernah kena herdik, Nabi pernah kena tuduh macam-macam. Malahan ketika Nabi solat, Nabi sujud, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi perut unta dengan perut lembu tu, letak dekat tengkuk Nabi, bau busuk dalam sini. Fatimah punya marah lah. Nabi kata sabar, Nabi doa pada Allah macam tu kan. Jangan kita balik-balik, biarlah orang nak cakap apa. Kita bekerja jangan lagi fokus, aku bekerja cari rezeki, biarlah orang nak cakap-cakap lah, aku tahu kerja aku. Yang penting kerja kita siap, buat yang terbaik. Okay, berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, artinya sungguhnya Allah tidak akan zalim pada hamba-Nya yang berbuat kebaikan. Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia, dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Nampak? Begitu juga yang ke-9, berniaga pun salah satu cara kan. Rasulullah SAW bersabda, artinya berniagalah kerana 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Hadis riwayat Ahmad. Tapi dalam bab perniagaan ni ialah janganlah berniaga sampai mengganggu tugas hakiki kita kan. Nak buat minyak wangi ke, nak berniaga susu kam ke kan, nak berniaga sam ke kan, makna kata jangan sampai mengganggu tugas hakiki kita kan. Kemudian apa lagi? Ini penting, bangun pagi itu juga adalah jawapan kepada masalah kita. Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, baginda Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Tengok Nabi sebut, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah. Maknanya rezeki Allah pagi-pagi itu banyak Allah bagi, dan jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Mana Nabi memang tahu ramai orang bangun lambat membuto. Tahap pokojo malam tadi tengok cerita back to back drama Korea Mat Kilau. Pueh tidak. Hui, Samsul dapat bahan sampai habis kan. Gurau ya kak. Tapi memang rare lah jawapan tu kan. Allah menggunakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rugi kita kalau kita tak manfaatkan rezeki kita pagi itu. Bangun awal, orang bangun pagi fresh. Itu sebab dalam banyak-banyak kuliah saya paling suka kuliah subuh. Sebab kuliah subuh fresh, saya banyak dapat idea baru kalau kuliah subuh. Kalau kuliah subuh dengan begitu, tapi ramai orang, nanti takut tak ramai orang, nanti dia fikir tak ramai orang. Kenalah baik pagi, beda ramai orang pagi. Kan? Iya. Orang kuliah subuh ni dia lain, dia punya tenaga, energi dia lain. Lepas tu dia dah tahu dah, menyelang corah sikit dia ada nasi lemak. Kita tahu dah. Kan? Jadi tu dia. Jadi, apa-apa pun, dalam kita bekerja ni, maknanya nak cari keberkatan. Bukan tertumpu kepada nak mengumpul harta semata-mata
tapi nak cari keberkatan. Kadang-kadang keberkatan tu terlihat pada apa? Kebahagiaan rumah tangga. Suami tak adalah indah bana muka dah. Kadang-kadang kan kita nak cari pasangan yang sempurna, tak payah dah, sebab mata kita tak sama. Ada orang cakap Nilofa tu lawa, tapi pada saya biasa-biasa je. Kan? Setiap orang berbeza-beza cara dia. Kadang-kadang kita tinggal, kita tengok dekat bus stand kan, la ilaha illallah, betul ke tu laki dia merayau muka dia. Bini lawa tu kan, dia cakap, sebab mata kita tak sama dengan mata dia. Gila, bini lawa tu betul ke laki dia ke ayah dia tu, nampak orang cakap. Orang kan, orang buat penilaian, tapi penilaian manusia subjektif. Tu sebab tak sah kan kebahagiaan. Kadang suami baran, la ilaha illallah, baran betul laki, baran bongi tak habis-habis. Ada tengok tak yang ada tak satu cerita tu yang dia suami isteri, dia naik kereta daripada Melaka nak pergi Keduri dekat KL. Naik kereta, kita berhenti minum je lah, dia berhentilah satu hentian rehat. Dan tu sebelum masuk highway dia berhenti minum dekat Simpang 4. Makan nasi lemak telur mata dengan sambal. Maknanya nasi lemak jantan lah tu, sebab ada telur kan. Dia makan, dia dah makan. Lepas tu borak, kira jom lambat ni. Naik kereta, bila naik kereta baru masuk highway Simpang 4. Abang, apa hal kau? Suami mata tinggal kat meja tadi. Suami dia punya marah lah. Biar dia tinggal. Jangan bang, cuma mata tu mahal kan, abang beli 2,000 lebih bang, bingkai aja. Abang, kau tu lah tu, apa kau ingat dalam kepala otak kau tu? Apa nak jangan kau? Menyusahkan orang. Kau tu tak minyak berapa, nak kena pusing balik berapa kilometer. Kau tu tak kita nak kena sampai KL kau apa? Kau ni apa yang ada dalam otak kau tu? Tak boleh kau ingat benda kecil yang tu tak boleh ingat ke? Dia marah tu, tong. Bini kena makin kecil, kalau makin kecil dah gitu, tak kena marah, tak kena marah. Aku geram betul lah, orang perempuan itu benda pun tak boleh ingat. Hidup kau ni apa yang ingat dalam otak kau ni? Apa menjawab. Dah pun marah. Masuk hentian Pedas Linggi, pusing balik Pedas Linggi, pusing balik nak pergi masuk. Kau ni memang lah. Lepas tu dia macam tiba senyap suami dia. Bini dah penat ke? Senyap lah. Masuk dekat tol Simpang 4. Masuk tol Simpang 4, pergi dekat kedai makan tadi, so dia berhenti. Bini pun, pergi mana tu? Nak pergi ambil cuma tu lah. Cuba tengok kau, kalau cuma mata abang pun ada kat situ sekali. Wah ngajar. Dia marah bini tak apa. Bini muka kelat masuk dalam kereta sama kan. Allah, jangan marah-marah, jangan garang-garang. Sebenarnya boleh tak kita marah ni? Boleh marah, tapi cara kita marah, janganlah marah sampai hilang akal. Kadang orang perempuan dia sampai satu tahap dia tak boleh kontrol, dia baling semua benda. Macam tu kan, semua baling pinggan dengan suami tu. Suami ni bertarian zapin, ceng. Jangan jaga tu antara rezeki Allah Ta'ala bagi tu, keberkatan rezeki. Lepas tu anak penyejuk hati. Kadang-kadang kita jangan cakap engkau ni bodoh, belajar tak pandai. Rupa-rupanya anak yang tak pandai tu, dia yang bela kita masa kita sakit. Mama nak makan apa? Mama cakap je. Mama tak faham mama nak makan apa. Tak, mama tu macam nak cakap, mama selalu marah kau, tapi kau nak makan siap suap. Mama nak apa? Cakap je. Jambu batu muar anaknya. Siap asam sekali tau. Dia kata jangan bayang. Ya la ilaha illallah. Yang ayah sebelah lah terlantar, ayah nak makan apa? Ayah tak nak apa, nak asam pedas. Nampak anak tu sabar suapkan, tengok. Tu juga kita tak tahu kan.
rezeki dia. Kadang isteri tu nampak macam dia tak berpendidikan tinggi, tapi dia masak sedap. Ya Allah, dia masak apa pun sedap. Dia tahu dah selera suami dia. Berpak-pak telur boleh. Telur tu berpak-pak. Pagi telur mata kabau, tengah hari telur dadah, malam telur masak kicap, tengah malam scramble egg. Suami berdongku mana, terkeluar sebiji telur tu, naik hanyir mulut kawan tu. Dah ada telur kan, tapi dia tahu lelaki goma makan telur. Konan biawak kan lelaki tu. Telur setelur-telur kan. Nampak tak kan? Bahagia hidup. Nampak tak? Suami romantik, suami sayang. Abang tak boleh kalau tak tengok wajah sayang sari tau. Abang rasa hidup abang ni macam tak ada makna. Abang sayang ada kan? Nampak bahagia tak? Tapi ramai yang tak tahu tau, bila kita makan sama, kita makan bersama dalam keluarga ni semua, keberkatan bila contoh anak kata, bah nak sayur tu sikit bah, kita ambil sayur. Memang taklah anak tu minta sayur, memang tak nanya. Anak tu minta bah nak ayam tu sikit, kita cubit ayam letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu yang kadang-kadang ambil lah sendiri, kau tak nampak ke mama tengah sibuk suap adik kau ni, kadang-kadang nak marah je. Budak tu cakap elok dah, kesian tau. Tu belum mana amak mentua tu lagi. Laki kau lah. Abang nak ni abang nak ni abang nak apa? Cik cakap, teragak lah sayang, nak makan landak lah. Ilaha illallah. Tak ada binatang lain kau nak fikir. Contoh kan? Carilah yang senang-senang. Abang saya teragak, abang saya nak sayur tu sikit boleh? Boleh. Buka mulut. Abang, anak tengoklah. Biarlah anak tengok. You kan isteri I. Buka mulut. Yelah. Dia suap je anak ni. Yo. Anak tak pernah tengok. Sebab anak tak pernah tengok tau. Betul. Ini meja mahal-mahal, makan asing-asing. Nanti mama suap, nanti berterabur. Apa guna itu? Sibuk macam mana pun makan sama-sama. Nampak tak? Suami balik jangan tanya soalan yang menyakitkan hati. Berbalik bang, tak. Bo nak pergi, buta. Oh nak pergi buta kau tak nampak. Kita dah lah penat kan daripada PTP daripada pagi pakai baju oren ni. Contoh lah. Balik pakai baju ni ke tak? Memang pakai baju ni kan? Pakai baju ni. Sampai kau, aku dah penat kau tanya lagi. Balik bang tak. Bo nak pergi buta. Dia kata kena. Abang nak minum apa? Kau ambil lah kaca tikus siapa dekat dapur tu bawa keluar. Kau dah 20 tahun kahwin dengan kau tak tahu ke apa dia suka minum? Suami suka minum apa? Kopi. Kopi O ke kopi susu? Kopi O. Sama lah. Saya pun suka kopi O. Mana kopi O dan kopi susu? Kopi O lah. Abang dah lama putus susu. Dia cakap dengan isteri dia bergurau. Dia bergurau dengan bini dia. Kan? La ilaha illallah. Bahagia rasa. Nampak tak? Cuba kita cakap, ya Allah seronok tengok abang dah balik. Abang duduk saya siapkan air untuk abang. Jangan tanya. Atau kalau nak tanya pun, abang nak kopi, tea, or mi. Contoh tanya tahu. Abang, saya tengok abang pun tahu. Pasti abang lapar kan? Nampak? Perasaan. Abang tadi memang lapar. Bila tengok wajah, riak wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang macam tahu saya tak masak ni. Kau tak masak katakan. Tagak suami. Contoh lah kan. Contoh. Tak, yang penting nak bagi point bahagia. Bahagia. Apa kita tanda? Tanda keberkatan rezeki. Anak-anak menjadi dalam bidang dia. Itu sebab doa kan. Jangan doa spesifik sangat. Doa, ya Allah,
berikanlah keputusan yang terbaik buat anak aku. Kita cakap macam tu. Sebab bila minta keputusan terbaik periksa anak kita balik, dia bawa result periksa dia 9E. Contoh kan, ibu Alang dapat 9E, dia dah doa tadi, minta Allah bagi terbaik, jadi mak dia yakin tu terbaik. Yelah, dia buat macam mana, setakat tu je otak kau kan. Mak redha setakat tu je otak kau dah sebut kat anak kan. Umat anak tu punya down tu kan, tak boleh nak cakap dah kan. Tak buat macam mana, dah setakat tu je otak kau. Mak redha, mak terima lah kan? Mak rasa lahirkan kau dulu sempurna, tak tahulah pula otak kau macam tu dia. Lepas tu, tapi anak dia ni terkejut sebab mak dia tak marah. Kawan-kawan kat sekolah semua gelakkan dia. Matilah aku kena marah dengan mak aku. Dia tengok mak dia tak marah, mak dia cool dia. Tiba-tiba timbul rasa bersalah sebab mak dia tak marah. Diam-diam dia register, ambil periksa balik semula ulang. Dia ambil paper tampal, paper Jun. Julai dah tak ada sekarang. Dia ambil paper Jun. Dia ambil. Alhamdulillah dia dapat masuk kolej, dapat masuk universiti, dan alhamdulillah dia berjaya. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Betul. Sebab dapat mengubah dia. Sebab ya Allah, berikanlah keputusan terbaik untuk anak aku ya Allah. Macam tu. Jangan spesifik, ya Allah, kau berikanlah anakku ini harapan keluarga ya Allah. Cik alung kat belakang. Jangan dia belagak. Kau berikanlah dia 12A ya Allah. Alung dah contoh. Alung nak pandang Angah apa salah? Subjek ambil 9 ni dia. Apa ranjat macam mana nak dapat 12 tu? Abah pun doa pun tak tahu nak ambil paper berapa. Tu parah. Nampak tak? Iya. Doa tu mustahak. Anak berjaya dalam bidang dia. Anak dia berjaya dalam bidang oil and gas. Anak dia berjaya. Anak dia memang daripada dulu, cita-cita saya daripada dulu nak bekerja dekat tempat yang bernama pelabuhan. Kalau boleh yang ada Tanjung Pelepas hujung dia. Macam tak logik di situ tu. Tak adalah. Dia memang ada cita-cita. Anak-anak berjaya. Ataupun anak dia tahfiz Quran. Wallahu akbar. Menjadi. Keempat, dia seronok kat tempat kerja. Tu tanda keberkatan ni. Seronok dengan kawan-kawan, seronok dengan jiran-jiran tetangga kita, baik dengan jiran-jiran pun baik dengan kita kan. Bukan bermuka-muka, tak, memang betul-betul baik. Nampak? Kemudian apa lagi? Mudah mentaati perintah Allah kan? Lepas tu doa kita seringkali dimakbulkan. So itulah kebaikan-kebaikan yang kita nak kejar. Jadi setiap pekerjaan dilakukan adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup di dunia. Ia merupakan ibadah selagi mana dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar hukumnya. Selalunya manusia tu bila berkaitan dengan berkat, menjurus pada rezeki yang menilai dari segi banyaknya keuntungan diperolehi, salah sebenarnya. Jangan ingat macam tu. Tapi sebenarnya dia adalah dari segi kemudahan kita. Contohnya lah orang mengandung kan? Nampak tak rezeki masing-masing? Ada orang dah turun, dah bawa ke labor room, daripada berapa buka berapa inci, kecil balik, naik balik ward. Ada tak? Yelah, tutup balik. Salah ke istilah aku tu? Kecil balik tu salah Aku bukan sebut inci, aku sebut kecil. CM bukaan tu, CM tu daripada buka CM tu besar, lepas tu kecil balik. Salah aku sebut. Salah Ada orang tu pula masuk beranak senang je. Ada orang tu pula masuk berjam-jam, berpeluh-peluh, tak mau. Sampai pagi, sampai ke malam, sampai ke esok. Penat sangat bila dah lahirkan anak tu. Ya. Ada orang tu sampai kembar 5. Keluar, ada lagi. Ada lagi. Tak ada. Contoh dah. Siap tinjau melampau betul. Kan? Ada orang tu rezeki ke-5 anak dia, semua suami temankan dia. Kan? Suami takut nak teman ustaz. Sebab apa? Takut darah.
Siapa yang mengojokkan bini sampai berdarah, cakap. Teman dan bini kau tu. Saya ajar cara dia bila temankan isteri, macam tu ataupun dekat sebelah, pandang muka dia. Sebab belum pernah lagi orang perempuan beranak berdarah keluar kat muka. Sakit bang, kat muka. Memang aku pun takut kalau macam tu. Jangan main-main kan, temankan dia. Dan jangan salah cakap. Jangan salah cakap dalam bilik labor room tu. Sabar, saya sabar bang. Sakit bang. Sabar, saya sabar. Ngucap bang. Sakit bang. Ya bang tahu. Mana bang tahu? Nah, abang tak tahu. Jangan cakap. Nampak Jangan salah cakap. Lahir jana, keluar air mata, menitik saya mata. Sayang, dah lah sayang. Tak salah beranak lagi. Takkan seorang je anak kita bang, cukup. Abang tak sanggup tengok kau sakit. Habis seorang je ke anak kita, dah bagi orang lain pula. Yang tu capek tangkap lah. Aduh. Dalam selama-selama jangan gua macam tu, terbuka jahit dia balik, jangan main-main. Kan? Tapi betul. Itu pun rezeki ayah dapat temankan, ayah dapat azankan. Azan tu pun bukan semua orang ada ilmu tu. Ada orang tu Allahu Akbar. Ada orang tu dia tak tahu, dia cakap ngaji, dia nampak seorang tu yang pakcik tu pakai kopiah. Pakcik boleh ajar saya tak? Kenapa? Ajar saya azankan anak. Astagfirullahaladzim. Kau tak tahu azan? Bukan tak tahu, terlupa. La ilaha illallah, terlupa. Jadi dia pun pegang anak, dia penang kan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Itu bukan terlupa, memang tak tahu. Sampai habis. Yang seorang tu menghadap muka, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sana pandai-pandai lah kau dah masuk, tengok kanan tengok kiri. Yang seorang tu pegang kaki, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat kaki ni pun. Ada yang seorang tu, yang best tu, misi yang India tu dia yang beritahu, mau azan anak kan kiblat sini. Dia lah beritahu tu. Yang India tu beritahu kiblat mana. Dia macam ni lah sedih. Sedih betul dia tengok baby tu. Yang misi yang Cina, ya apa pasal lah. Mesti anak sulung ni, dia kata kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak bergaya. Berlari misi yang Cina. Ayah berapa kali mau raya mah. Dia kata pun. Ni Cina tu pun tahu. Tu tak bergaya. Itulah masalah. Patutlah sedih benar tadi tu. Tak bergaya boy. Macam-macam ragam tau. Saya ada seorang, nak cerita, ada seorang driver saya dulu seorang, dah berhenti dah lah budak tu poning. Bayangkan berhenti semayang dekat Jalan Duta tu, dia ni memang macam mengelabah sikit. Berhenti kat hentian Jalan Duta tu semayang subuh, masa tu daripada Perak nak pergi camah kat KL dekat Kajang, berhenti kat situ. Qamat, saya jadi imam. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hamdan abduhu wa rasul. Apa hal kau berpusing? Apa hal kau? Terkejut saya, wallahi ni cerita ni. Kau qamat kena baca khutbah ni kapan? Ya la ilaha illallah. Macam-macam orang sekarang. Aduh. Nervous dia kata tu. Allah asyhadu an la ilaha illallah hamdan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wa dan peranjat macam-macam orang sekarang ni. Dah kalau berhenti dah budak tu. Kan? Dia kerja lain dah. Ni harap-harap dia tengah tengok ni. Allahu Akbar. Kan? Jadi Allah ni maha luas kurnianya, maha tinggi menguji hamba yang rezeki diberikan. Barang siapa yang redha dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberkati dan melapangkan rezeki baginya. Dan barang siapa tidak redha dan rezekinya tidak diberkati. Ujian Allah bagi kita jadi pekerja. Kadang majikan kita buat keputusan, kita tak puas hati. Belajar redha, terima je. Sebab rezeki bukan satu cabang je. Ingat tak saya cakap dalam ceramah yang lepas, 3 hakikat rezeki, salah satunya apa? Apa dia 3 hakikat rezeki? Pertama apa? Koma.
Bila tanya ya koma, darah tak jalan, oksigen sampai ke otak dah. Hakikat rezeki ada 3. Ingat ni terus. Yang pertama apa? Punca Allah tentukan punca rezeki kita. Ada orang punca gaji, ada orang punca citra, ada orang punca dia dapat duit bonus, ada orang punca dia commission, ada punca jual duit tanah menjadi pula, dah orang beli harga tinggi dia dapat duit banyak. Kan punca rezeki. Yang kedua, Allah tentukan kadar dia berapa banyak. Tiba-tiba dalam belanjawan bagi menghargai jasa penyawan awam yang diumumkan bantuan insentif kewangan sebanyak RM700. Pada kita kecil, ada orang tu PM umum berlari dia pergi kat mesin ATM tu tutup. Tak ada pun. Belum lagi bang, PM baru umum, belum selaras lagi. Contoh, sebab pada dia besar. Nampak tak? Kadar pun Allah tentukan. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila. Satu punca, kedua kadar, ketiga Allah tentukan bila. Ada orang nak kahwin 15 tahun baru dapat anak. Allah tentukan rezeki anak tu bila. Ada orang tu pula masa besarkan anak susah sangat hidupnya, tapi bila dah besar, anak dah besar-besar, semua dah lepas-lepas, masa tu lah dia menjana hasil. Assalamualaikum dalam grup family tu. Sekarang telah pun masuk 26 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ada bayaran tu. Seorang anak 10 orang bayar 500 orang, tak 5,000. Kan? Itulah dia. Itu sebabnya 3 hakikat. Punca, kadar dan juga tempoh masa bila kita dapat rezeki tu. Ada orang naik pangkat tak dapat, naik pangkat tak dapat. Macam hari tu nak tengok mak kilau tak dapat. Tak dapat nak tengok. Tiba-tiba keluar Netflix. Tak tahulah dia masuk kategori drama Korea. Kan? Aku rasa dia tak berhenti. Muka tak berhenti. Kau mesti tak perasan soalan aku tadi kan? Itulah. Allah, kalau aku bawa ceramah ni kat tempat lain, kau tahulah daripada mana dapat cerita tu. Kan? Jadi rezeki ni merupakan ujian juga daripada Allah. Jadi kesimpulannya, sebab itulah apapun rezeki kita harapkan, maka akan ada selalu langkah yang harus kita usahakan. Dan yang paling utama adalah kita kena selalu memelihara. Biarlah kita jadi majikan, biarlah kita menjadi pekerja. Yang paling penting kita kena belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Pertama, pesanan Rasulullah SAW, dia pesan carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Kedua, Rasulullah juga ada sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maknanya memberi tetap lebih baik daripada menerima. Tolong menolonglah kita dalam organisasi kita. Ketiga, Rasulullah SAW pesan banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan itu kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga yang keempat, Nabi pesan jangan dipandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Siapa bagi? Allah bagi. Okey, jadi rasa cukup sekat tu. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Alhamdulillah petang ni lagi ramai daripada pagi tadi. Alhamdulillah. Tu tanda ni memang nak balik sangat dah tu. Ya? Ada tak apa-apa nak tanya? Tak ada. Ya itu sila je. Dulu kerja kat mana? Dulu saya bekerja, memula saya bekerja, okey, satu-satu lah. Saya dulu pernah berkhidmat sebagai guru sekejap. Guru di sekolah menengah Jalan Luk Rahang. Namanya sekolah tu Sekolah Bukit Mewah. Saya mengajar bahasa Melayu dan juga saya mengajar sejarah. Kemudian saya bersambung jadi guru sandaran tidak terlatih GSTT di SRJKC Pehua Seremban. Tak sama dengan Pecun tadi tau, Pehua Seremban. Masa tu saya mengajar bahasa Melayu dan juga pendidikan seni. Kemudian saya sambung belajar, ambil diploma in Public Admin UiTM di London lalu Gajah Melaka. Lendu. Lepas tu sambung ijazah saya yang undang-undang. Lepas tu saya bekerja sekejap di British Bakerfields yang Berhad. Masa tu buat marketing, sales, eksekutif. Kemudian saya bekerja
sebagai pegawai pendakwa bawa kes-kes mahkamah di Majlis Pembenaran Seremban dan juga menjadi ketua penguatkuasa. Kemudian saya ditawarkan untuk menjadi pengarah undang-undang, legal advisor di Majlis Pembenaran Nilai dan merangkap penasihat undang-undang untuk PBT Negeri Sembilan lah. Dan selepas pada itu, hari ini PBT tu dua-dua tu, Nilai dan Seremban dah bergabung menjadi Bandaraya Seremban. Paper tu saya yang buat menjadi Bandaraya. Sebelum ni itulah kerja saya. Dan berceramah motivasi dan juga ceramah ni memang daripada universiti lagi saya menjadi facilitator lah. Kemudian saya dapat sijil daripada NPC, sijil Best Practices of Facilitators Training. Saya dapat lah untuk mengajar kan. Dan begitu juga mendapat tauliah di seluruh Malaysia kecuali Johor. tu kena permit khas kan, sebab yang terbaru ni kena minta permit lain lah, insyaAllah. Jadi selain pada tu, yang banyaknya masa saya sekolah dulu, saya tolong mak saya berniaga lah. Tolong mak saya berniaga kuih-kuih dan nasi lemak. Itulah. Okey, terima kasih banyak. Saya belah mak saya ni, belah ayah saya Minang, suku Tiga Batu. Belah mak saya Jerman, Jawa Jerman. Tapi tak boleh nak cakap tu sebab saya macam Pan Asia tu, Jawa campur Minang jadi janang kan. Tapi katanya Jawa Singapura. Arwah atuk saya lahir di Singapura tapi membesar tu dia merantau kan. Mak saya lahir di Selangor, mak saya lahir di Sungai Balak Kajang, kemudian membesar di Pahang sekejap, kemudian di Jelebu Negeri Sembilan. Itulah lebih serba sedikit lah makanan kegemaran. Telur sak kicap. Mana tahu kan. Betul lah tu. Okey, terima kasih banyak.